Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Di sini cikgu nak kongsikan tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6 di bawah tajuk perpuluhan dan pecahan juta. Jadi soalan ini berbentuk soalan penyelesaian masalah. Okay, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 19. Jadi di muka surat tu dia ada soalan latih diri untuk soalan A hingga F. Jadi cikgu nak kongsi bagaimana cara-cara menjawab dia. Okay, kita pergi dulu soalan pertama. Okay, kita baca soalan. Jadual menunjukkan bilangan penduduk di dua buah negeri pada tahun 2013. Okay, bila kita dah baca tu, kita tengok jadual. Jadi kita semak balik. Okey, negeri ada negeri apa? Negeri Wilayah Persekutuan dan juga negeri Sabah. Okey, Wilayah Persekutuan berapa bilangan penduduk? 1,732,000. Okey, Sabah pula 3,428,000. Okey, itu dua buah negeri. Okey, seterusnya dikata apa? Hitung jumlah. Okey, hitung jumlah. Bila dia cakap jumlah ni, kita punya dalam kepala kita ingat jumlah itu ialah operasi apa? Operasi tambah. Jadi dia cakap hitung jumlah penduduk di dua buah negeri itu. Maksudnya kita tambah nanti. Kemudian dikata apa? Nyatakan jawapan dalam perpuluhan juta. Maksudnya bila kita dah jawab nanti, kita tukar kepada perpuluhan juta. Okey? Okey, jadi macam mana kita nak jawab soalan ni? Kita bulat dulu kata kunci. Okay, kata kunci ni yang pertama apa dia? Dia kata ada dua buah negeri. Okey, inilah dia negeri wilayah dan juga Sabah. Kemudian dia kata jumlah, maksudnya kita akan jumlah dua buah negeri itu kena tambah, dan akhir sekali dia nak dalam perpuluhan juta. Okey. Okey, so mari kita buat macam mana nak menyelesaikan soalan ni. Jadi bila kita cikgu dah cakap tadi, bila cerita tentang jumlah kita akan tambah. Jadi kedua-dua ni sudah sedia ada nombor bulat. So kita tanda right lah macam ni. Jadi kita ambil nombor ni teruslah. So 1,732,000 akan tambah 3,428,000. Okay, kita tambah macam biasa. So tambah, okay, garis dulu. Kita tambah macam biasa. Okay, sifar tambah sifar, 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 sifar. 2 tambah 8, 10. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 1, 6. 7 tambah 4, 11. Kemudian kita dapat 3 tambah 2, 5. Okey, kita dapat jawapan dia. 5,160,000. Pada dasarnya kita dapat kira. Inilah jawapan dia. Tetapi soalan menghendaki kita jawab dalam perpuluhan juta. Maka nombor ini 516 sifar, kita perlu menukar kepada nombor perpuluhan juta. Jadi kita dah belajar bila kita nak tukar kepada perpuluhan juta, kita kena bahagilah. So kita bahagi berapa? Bahagi 1 juta. Lepas tu okay. So kita boleh buat cara macam mana? Kita akan gerakkan titik perpuluhan. So kita salin balik dulu nombor ni untuk mengelakkan kekeliruan. Kita buat dulu macam ni. Lepas tu kita akan gerakkan ke kiri. Kenapa ke kiri? Sebab bahagi. Berapa kali? Okay, 6 kali. Kenapa? Sebab ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 apa? 6 sifar. So gerakkan 6 kali ke kiri. So titik perpuluhan ni kat kiri ni, kat kanan, sorry. So gerak 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi kita dapat nombornya ialah 5,16. Sifar ini tidak membawa nilai, jadi kita tak payah tulis. Jadi kita tulis juta. Jadi inilah jumlah untuk dua buah negeri itu dalam perpuluhan. Okey. Siap yang pertama. Soalan A. Okey, kita pergi soalan kedua. Soalan kedua dia kata
Kilang P mengeluarkan 1.4 juta botol untuk jus oren dan apple. Okey, kita fahamkan Dia kata apa? Dia kata 1.4 juta ni untuk jus oren dan apple. Ada dua jus Okey, lagi dia kata apa? Dia kata bilangan jus oren, dia dah bagi tu dah. Oren ialah 36,740. Dan soalan dia kata apa? Kira bilangan jus apple. So kita nak fahamkan soalan. Dia kata dia nak apple, di mana ada satu masalah kat sini, iaitu 1.4 juta ni kita tak tahu berapa nombor bulat dia. So cara dia, kita tukar dulu kepada nombor bulat So 1.4 juta ni macam mana 1.4 juta ni nak tukar pada nombor bulat. Jadi kita kena darab Okay, so ambil 1.4 ni kita kena darab dengan 1 juta. Dan kita salin balik Okay, cikgu buat sini nak timbak ruang. So kita tulis balik 1.4. Bila kita nak mendarab, kita akan gerakkan titik perpuluhan ke kanan Berapa kali? 6 kali. Kenapa? Sebab 6 sifar. So gerak 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Titik perpuluhan sudah ujung. Dan kita tambah apa? Tambah sifar kat ruang yang ada tu. Okay, kemudian kita tulislah. Tapi sebelum kita tulis, kita kena asing dulu. 1, 2, sar, puluh ratus, selang. Jadi kita akan dapat nilai dia dalam nombor bulat 1,400,000. Okey, kita kena faham kalau tengok soalan ni kata kilang P ni, yang mana nilai ni ialah ada dua jus. Jus apa? Jus oren, saya tulis O, dan juga apple. Jadi apple oren kita tahu tak? Kita tahu berapa? 36,740. Yang mana apple sudah pastilah baki je. So macam ni kita buat? Kita tolak saja. Macam mana nak tolak? Ambil 1,400,000. Kita tolak dengan jumlah oren tadi, 36,740 sifar. Ini kita garis. Okey, kita tulis sifar tolak sifar, sifar tolak 4 tak boleh lah, jadi 10. Ini akan jadi 9. Ini akan jadi 9. Ini akan jadi 9. Dan nombor ini akan jadi 3. Jadi 10 tolak 4, 6, 2, 3, 6. Ini 3 dan 1 ni. Jadi jawapan ni ialah 1,363,260 baki. Dan baki itu sudah pastilah apple. Okey, bila dah habis ni ujung macam ni. Okey. Itu saja untuk soalan B. Kita pergi soalan seterusnya. Okey. Saya baca soalan. Kerajaan mengagihkan sejumlah 3 juta wang ihsan. Okey. Apa maksud wang ihsan? Maksudnya bantuan Jadi kerajaan memberi 3 juta bantuan atau wang ihsan kepada mangsa banjir di sebuah daerah. Okey. Sekarang dia kata sebanyak 3,000 keluarga menerima wang ihsan itu sama banyak. Soalan dia, hitung jumlah wang yang diterima oleh setiap keluarga itu dan berikan jawapan dalam perpuluhan juta. Jadi kita nak fahamkan soalan dengan mencari kata kunci Okay, so kata kunci dia yang pertama, kerajaan ada berapa duit? Ada 3 juta untuk diberi kepada 3,000 orang. Dan nilainya ialah sama banyak. Bila sama banyak ni, kita cepat-cepat kita dah boleh tergambar dah. Maksudnya kena bahagilah. Ambil 3 juta, nanti kita bahagikan dengan 3,000 orang. Lepas tu dia kata apa? Dia nak jawapan dalam perpuluhan juta. Ini yang penting sekali. Dia nak dalam perpuluhan juta. Nanti ni perpuluhan juta.
So apa cara dia kita buat? Okey, kita selesaikan dulu masalah pertama. Masalah pertama kita buat apa? Ambil 3 juta. Okey, so ada dua kaedah kelas kita nak membahagi. Pertama kita membahagi dengan kaedah permudahkan ataupun per tu pecahan kita buat 3 juta macam ni. Simplify orang cakap kan. Okey, so kita akan bahagikan dengan 3,000. Kenapa 3,000? Sebab 3,000 mangsa. So nak tulis dia tu, kalau untuk mudahkan awak ikut je. Sebab dia 3,000, so dia ada 3 sifar 3,000. Sebab apa kita nak tulis macam ni? Sebab kita nak tengok pasangan tu pasangan sifar tu kita nak cancellation, kita nak permudahkan. Potong je macam ni. Potong. Maka tinggal nilai dia 3,000 nak dibagi 3. Kalau kita tengok situ masih boleh dipermudahkan 3 dengan 3 kan. Sifar 3 kali 1, 3 kali 1 juga. So 1,000 jawapannya. Jadi kita dapat nilainya untuk satu keluarga ialah berapa? RM1,000. Ini kaedah pertama, kaedah pecahan. Okey, kita juga boleh gunakan kaedah membahagi ni. Cara macam mana? Cara yang betul lazim lah kita buat. Macam mana? So kita buat contoh macam ni 3 juta. Okey. So kita nak bahagikan dengan 3,000. Jadi kita buat macam ni. So dari sini macam ni. So ambil 3,000. Okey. Jadi 3,000 satulah sini kan. Macam 3,000. Sifar 3,000 kan. So 3,000. Lepas tu kita tolak. So tolak sifar. Okey, ni dia akan jadi 1,000 jugalah sebab dia tak ada nilai. Jadi sama je. So kita dah dapat dah nilai. Satu keluarga akan dapat 1,000. Cuma masalah dia apa sekarang? Masalahnya soalan ni dia nakkan kita beri jawapan dalam perpuluhan juta. Secara kasarnya ini jawapan dia. Tapi macam kita sebut sebelum ni, kita kena tukar kepada perpuluhan. So cara dia macam mana? Okay, kita ambil nombor ni 1,000 ni. Okay, cara dia nak kena bahagikan ke nak kena darab? So kena bahagi. Bahagi berapa? Bahagi 1 juta. Macam tu. Okey. Okay, dan sekarang kita gerakkan titik perpuluhan dia. Okey, saya kena tulis sekali lagi untuk elakkan kekeliruan. Okey, kita gerakkan titik perpuluhan. Okay, berapa kali? 6 kali. So 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, kat sini ada ruang yang kita tinggalkan, maka kita letak sini sifar dan depan ni juga sifar. Jadi kita akan dapat nilai dia dalam perpuluhan. Tapi kalau kita tengok hitung jumlah wang, dia tanya wang so kita tulislah, tak apa, kita tulis RM juga sebab mata wang. So kita tulis sifar perpuluhan sifar 1 juta. Okay, itu saja. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan D. Kita baca dulu soalan kerana dia di bawah penyelesaian masalah ni, kita kena fahamkan soalan. Soalan dia atau cerita dia, stadium sukan terbesar di dunia. Stadium sukan terbesar di dunia iaitu Rungrado Mede di Korea Utara dapat menampung sebanyak sifar perpuluhan 1,5 juta penonton. Besar ada sifar perpuluhan 1,5 juta. Tapi kita tak tahu berapa nombor bulat dia. Nanti kita akan tukarlah. Okey. Dalam satu acara sukan, bilangan penduduk dewasa, bilangan penonton dewasa adalah sama dengan
penonton remaja. Maksudnya ada dua. Ada dua saja jenis penonton, ada dewasa dan remaja. Sama. So dia kata apa? Hitung bilangan penonton dewasa. Okey, kita fahamkan soalan. Okay, soalan dia kita cari kata kunci. Mula-mula dia kata situ ada 0.15 juta penonton. Kemudian dia kata ada dewasa dan juga remaja, maka bilangannya ialah sama. Dan satu lagi dia tanya, yang ditanya dewasa. Okey, kat sini ada satu masalah. Masalahnya apa? Masalahnya ialah 0.15 ini diberi dalam nombor perpuluhan. So kita kena tukar dulu. Macam mana nak tukar? Okey, kita tulis dulu 0.15 juta. Okay, ini ialah nombor perpuluhan. Bagaimana kita nak tukarkan 0.15 kepada nombor bulat? Jadi kita darab 0.15. Okay, kita akan darab dengan 1 juta. Okay. Bila darab, maksudnya kena buat apa? Kena gerakkan titik perpuluhan ke mana? Ke kanan. Berapa kali? 6 kali. Kenapa? 6 sifar. So gerak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. So ada berapa ruang? 1, 2, 3, 4 ruang kosong itu kita isikan dengan nombor sifar. Dan kita salin semula nombor itu. Kita kisar puluh ratus sampai puluh ratus, ribu, puluh ribu atau ribu. So kita tulis 150,000. Ni logik lah sikit. Satu stadium tu 150,000. Tidaklah dia kata sampai juta kan. So ini nilai untuk penonton yang mana dia kata situ ada berapa jenis? Ada dua. So saya buat dua je tu. Ada dua, iaitu dewasa dan juga remaja. Adakah dia sama banyak? Ya, sama banyak. So apa kena buat? Jadi bahagi dua lah. Okey, macam mana kita nak bahagi dua? Saya rasa kaedah bentuk lazim lebih mudah untuk kita bahagi. So kita buat sini lah. Tak ada ruang. So 150,000 kita akan bahagikan dengan 2. Okay, so saya pilih 2. Okay, saya nak buat dia punya garisan sekejap. So, ambil ni, garis sampai ujung. Yang ni kita akan okay, kita akan sentuh sikit. Okay. Jadi 15, 7 lah. 14 tolak, dia akan jadi 1, turunkan sifar 5, dia akan jadi 10. Okey, habis setakat ni. Okey, sebab apa dia sifar ni, so awak boleh tulis sifar terus. Jadi dapatlah penonton yang sama banyak, iaitu dewasa 75,000 dan remaja juga 75,000. Okey, kita cek balik. Dia nak dalam perpuluhan tak? Okey, tak ada. So apa jawapan dia? 75,000. Buat macam tu. Okey. Sama banyak. Okey, selesai soalan D. Okay, kita teruskan dengan soalan E. Okay, kita baca dulu soalan. Kempen menanam pokok telah dilancarkan sejak 2010 dengan tema hijaukan bumi. Okey, saya ulang balik. Kempen menanam ni dia mula sejak bila? Sejak 2010. Okey. Apa dia punya tema ni? Satu warga satu pokok. Maksudnya seorang penduduk satu pokok kena tanam. Okey, lagi dia kata jumlah pokok yang ditanam pada tahun 2011 ialah sudah diberi 4,708,482. Okey, nilai ini iaitu 1,046,727 kurang dari 2010. Maksudnya 2010 ni lebih daripada 2011. Dia kata ni kurang ni, maksudnya 2010 ni lebih. Kemudian dia kata 195,798 kurang dari 2012. Maksudnya 2011 ni kurang lagi daripada 2012. Okey. Sekarang dia kata apa? Hitung jumlah pokok yang ditanam pada tahun 2010 dan 2012. Okey, kita fahamkan balik pelan-pelan. Okey. So kita tengok sini. Kita tengok dilancarkan pada 2010.
Okey, jumlah pokok pada tahun 2011. Okey, ni. Lepas tu dia kata tukar warna sikit bagi nampak. Okay, lepas tu kata yang ini kurang daripada 2010. Ni kurang 2011, ni kurang 2010, maksudnya 2010 lagi banyak. Okay, kemudian satu lagi dia kata apa? Dia kata jumlah ni juga ialah kurang daripada 2012. Okey. So kita tengok, kalau kita tengok sini ada satu lagi, sorry. Dia kata jumlah lah sekali, dia kata jumlah 2010 dan 2012. Nanti kita tambah lah. Okay, so kita senaraikan dulu yang kita tahu kalau kita tengok sini. So saya senaraikan, saya tulis ni 2010, 2011, 2012. Okey, kita tengok mana yang data itu sudah diberi. Kalau tengok sini jumlah pokok ditanam 2011 dah bagi tahu So apa nilai dia? So 2011 kita kat sini. Apa nilai dia? 4 7 sifar 8 482. Okey, ini 2011 punya tanaman. Okey, kita tengok yang mana ni. Kata iaitu 1,46,727 kurang daripada 2010. Maksudnya nilai ini kena tambah balik dengan 1 juta ni, dapatlah 2010 Jadi kita buat dekat sini lah, nanti elak keliru. Okey, macam mana nak kira 2010? Okay, so kita ambil 4 7 sifar 8 482. Kita akan tambahkan dengan yang dikurang tadi, 1 juta 46 727. Okey, kita tambah okey, so kita tambah, ambil ni hitam lah. Okey, kita tambah 2 tambah 7, 2 tambah 7 9 10 7 tambah 4 11 12 8 tambah 6 14 15 4 tambah 1 5, ini 7 dan ni 5. Okey, inilah nilai 2010 so kita masukkan, kita salin balik. Ni masuk. Sorry, kita pakai warna ni juga. Masukkan. Selesai. 5 7 5 5 2 sifar 9. Okey, sekarang kita kira pula 2012. Tengok dia kata 195,798 kurang daripada 2012. Maksudnya ni kena tambah balik. Kita buat pula kiraan kedua untuk 2012. Macam mana? Ambil yang 2011 tadi, 4 7 sifar 8 482. Kita akan tambah dengan yang dikurang tadi, 195,000 195, kemudian 798. Okay, jadi kita tambah. Okay, jadi sifar tambah 2 tambah 8 10, 9 tambah 8 17 18 18, 7 tambah 4 11, 11 tambah 1 12, 8 tambah 5 8 tambah 5 13, 13 tambah 1 14, 14 10 9 dan ini 4. Okay, sekarang kita dapatlah nilai untuk bulan 2012. Okey, apa nilai dia? 4 9 sifar 4 2 8 sifar. Okey, kita dah selesai dah. Langkah kedua. Kita dah senaraikan. Okey, kita last sekali tanya apa? Dia tanya hitung jumlah. Okey, jumlah faham, kita tambah 2010 dan 2012.
Okey, 2010 ni 2012 ni. Jadi kita buat apa? Kita ambil dua-dua ni, kita akan buat apa? Tambahkan. Okey, kita jauhkan sikit daripada kita punya ni, kita buat, kita salin lah. 5 7 5 5 2 sifar 9 akan tambah 4,404,280. Okey, so kita tambah. Okey, kita tambah. Okey, 9 tambah sifar 9, sifar tambah 8 8, so dia jadi 4, jadi 9, 5, 7 tambah 9 16, dan 5 tambah 5 10. Okey, ini jawapan dia. 10,659,489. Okey. Itu saja untuk I. Okey. Kemudian kita pergi pula soalan yang terakhir. Okay, soalan F. Kita baca soalan dia. Sebanyak 61.8 juta pelancong. Nampak dia memberi masalah kepada kita. Sebab apa? Sebab dia dah bagi tahu dah dalam apa kita panggil, dalam pecahan juta kan. Okey, okey. Sebanyak 61.8 juta pelancong melawat sebuah pulau peranginan sepanjang Januari hingga April ada 4 bulan dekat situ, 61.8 juta. Kemudian pada bulan Januari dan Februari, bilangan pelancongnya masing-masing ialah 134 juta. Okey, ni apa ni? Ini bulan Januari, dan 1.2 atau 1,5 juta untuk bulan Februari. Okey. Okey, lepas tu sama lagi. Bilangan pelancong pada bulan Mac adalah kurang daripada Januari, tetapi lebih daripada bulan Februari. Okey, so soalan dia apa? Soalan dia, berapa bilangan pelancong yang mungkin, dia kata mungkin. So macam soalan ni macam dia tanya apakah kemungkinan untuk bulan Mac dan juga April. Okey, so kita fahamkan soalan ni sekali. Kita cari kata kunci. Okay, mula-mula kita tengok 618 ni, mana nilai ni ialah untuk 4 bulan. Kemudian Januari dan Februari diberi tak? Diberi, iaitu sekian dan sekian. Okay, sekarang dia tanya apa? Dia tanya berapakah yang mungkin untuk bulan Mac dan April. Okay, so sekarang ni macam ni kita nak buat? Kita tulis dulu 618 tu. Kita tahu, kita cari dulu nilai apa? Kita kena tahu dulu 618 tu berapa nombor bulat dia. So kita tulis dulu 618 juta. Jadi macam mana nak tahu nilai dia? Jadi kita akan gunakan kaedah apa? Kaedah apa tu? Pengasingan atau cerakin. Jadi kita garis macam ni. Okey, so kita akan dapat 6 ni 6 juta. 6 juta. Okey, sekarang 1/8 ni nilai dia ialah kita dah hafal dah, 1/8 tu nilai dia 125,000 jadi apa kita punya pemahaman kita yang pertama? Pemahaman kita yang pertama, 6/8 juta ni ialah nilainya ialah 625,000. Okey. Okey, ini ialah apa ni? Ini ialah kita cakap situ Januari hingga April. Maksudnya 4 bulan. Okey. Okey, sekarang tengok. Januari dah bagi kan? Januari berapa? 134. So kita tulis 134 berapa? 1/3/4 juta. Kita kena tahu apa nilai dia dalam nombor bulat. So sama macam kaedah atas, kita gunakan kaedah pengasingan ataupun cerakin. Kita asing ni, satu ni sudah pasti 1 juta. Okey, 1 juta. Okey, 3/4 ni masalah sikit, sebenarnya nilai dia 4. Okey, tengok 4 Kalau 4 ni nilai dia ialah 250 Jadi apa nombor atas dia? 3. So kita akan buat 3 darab 250,000.
So 3 dah 250,000, jawapan dia ialah 750,000. So secara tak langsung kita dapat nilai untuk bulan Januari 1,750,000. Okay, ini bulan apa? Ini bulan Januari. Okay. Okay. Tengok pula seterusnya 1/1/2. 1/1/2 ni mudahlah. Kita tulis ni 1/1/2 juta. Ni senang. Sebab 1/2 juta ni masuk setengah. Okey, jadi kita buat apa? Kita separatekan dia, kita asingkan dia. So 1 ini 1 juta seperti nombor-nombor atas. Setengah juta ni ialah 500,000. Jadi kita akan dapat nilai dalam nombor bulat 500,000. 1,500,000. Okey. Ini bulan Februari. Daripada so ini bulan Februari. Okey, sekarang apa kita nak buat? Okey, yang kita tahu Januari dan Februari. Sekarang ditanya Mac dengan April. Jadi yang kita tahu ni kita tambah dulu. Okey, jadi kita ambil muka surat sebelah. Okay, kita senaraikan balik bulan Februari tadi. Okey, apa bulan Februari? Januari 175 sifar. Ini Januari. Okey, Februari tadi 1,5 kan. Okey, 1,5 ni ialah 1,500,000. Okey, kita tulis 1,500,000. Okay, kita tambah. Kita tambah. Sifar 5 12. Okey, ini nilai untuk 2 bulan. Januari dan Februari. Okey, macam ni kita nak buat pula. Kita nak tahu 2 bulan berikutnya. So kita ambil jumlah keseluruhan 6125 tadi, kita tolak dengan jumlah tu 6125 Okey, so kita akan buat sekali lagi. 6,125,000 yang mana Januari hingga April tadi kita tolak. 3, 2, 5 sifar. So apa jawapan dia? Okey, sifar 5 ni 12 so dia jadi 12. Ini jadi sifar. So 12 tolak 5 dia jadi 7 Ini sifar tak boleh pinjam, dia jadi 10. Ni 8. Dan ini tinggal 5 tolak 3 dia jadi 2. Okey, inilah yang dikatakan bulan apa? Bulan Mac dan juga April. Okey, sekarang ni kita tengok satu lagi masalah. Apa masalah dia? Okey, 2875 sifar. Okey, kita letak balik sini. Okey. Dia kata bilangan pelancong bulan Mac kurang daripada Januari. Okey. Okey, ni Februari kan. So Mac ni kita tambah. Kita warna lain sikit. Okey, ni Mac atau kat sinilah nanti kita nampak Mac. Dikata kurang daripada Januari, tetapi lebih daripada Februari. So kalau tengok sini ni 11, ni 700, dia mesti kecil daripada Januari. So agak ganggu sikit. So saya nak alih sikit ni. Okey, saya nak alih sikit. Dia tu. Okey. Okey, macam mana nilai dia? Okey. So kita akan tulis dia ni mesti 1 juta juga. Okey, 1 juta. Okey. Kecil takkan kita nak buat 8 semua. So dan besar daripada ni, so kita boleh buat 6. Kita agak-agak je. 6. Nak senang kira buat macam ni je.
Jadi sebab dia kata yang mungkin ya. So saya letaklah senang je ni. So kita dapat 16 sifar iaitu 1,600,000. Ini mungkin bulan Mac. Jadi kita dapat tak bulan April? Dapat. Macam mana? Okey, jadi macam mana kita nak tahu bulan April? Kita dah tahu bulan Mac tadi. So kita ambil lah balik 2, 8, 7, 5 sifar. Kita tolak bulan Mac tadi. Yang mana kita kira tadi kita agak-agak 1,600,000 ni. So apa jawapan dia? Sifar 5, 7, 2, 1. Jadi inilah bulan April. Okey, hashtag. Macam mana bulan Mac tadi? Kita agak tadi jawapannya 1, 6 sifar. Ini bulan Mac. Okey, itu saja daripada cikgu. Okey, cikgu harap sedikit sebanyak dia dapat membantu semua untuk menjawab soalan ni. Sebab dalam buku teks cikgu tak jumpa jawapan dia. Okey, so cikgu berkongsilah. Okey, itu saja. Yang baik itu daripada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak baik itu atas kelemahan cikgu sendiri. Okey, terima kasih.